Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan juga bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan juga fauna. Alam semula jadi merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan juga haiwan. Begitu juga dengan air, di mana air merupakan satu sumber yang penting dalam kehidupan kita. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Sumber air adalah sumber semula jadi air yang berpotensi untuk diguna. Penggunaan air juga merangkumi aktiviti pertanian, perindustrian, isi rumah, rekreasi dan juga persekitaran. Semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air untuk membesar dan juga membiak. Yang sedia maklum, 97% air di bumi adalah air masin dan hanya 3% sahaja adalah air tawar, iaitu lebih sedikit daripada 2/3-nya dibekukan dalam bentuk glasier dan letupan ais kutub. Sumber air merujuk kepada pengurusan dan kegunaan air terutamanya untuk mendatangkan faedah kepada manusia. Pengurusan air juga merangkumi penyediaan untuk kegunaan manusia seperti bekalan air, pelupusan sisa, pengangkutan, rekreasi, kawalan banjir dan juga penjanaan tenaga. Save myself by turning in. Penggunaan air terbahagi kepada dua jenis iaitu konsumtif dan juga bukan konsumtif. Sungai juga termasuk di dalam sumber air, di mana sungai di Malaysia adalah pendek, beraliran deras dan juga berliku-liku. Oleh itu, kebanyakan nama sungai yang berada di Malaysia ini mengambil sempena nama di setiap negeri. Contohnya ialah Sungai Pahang, iaitu di mana Sungai Pahang ialah sungai terpanjang di semenanjung Malaysia. Oleh itu, Malaysia sentiasa memberi penekanan kepada sumber air yang mana sumber air merupakan nadi kehidupan. Sumber air di negara Malaysia juga berdepan dengan pelbagai isu seperti banjir, kemarau, pencemaran dan juga kesan perubahan iklim yang mana memerlukan tindakan pencegahan, pemeliharaan dan juga penyesuaian. Seperti yang sedia maklum, penduduk Malaysia bertambah setiap tahun dan dijangkakan mencapai 43 juta orang pada tahun 2050. Oleh itu, pengurusan sumber air yang cekap dan berkesan merupakan fokus utama untuk pengekalan dan juga kelestarian sumber air di negara ini. Susulan daripada pertambahan penduduk dan juga pembangunan ekonomi yang pesat, permintaan negara untuk air bagi memenuhi keperluan harian juga akan meningkat. Pengurusan air yang tidak efisien akan menyebabkan sumber bekalan air yang tidak mencukupi. Jaminan dan kelestarian sumber air harus dijadikan keutamaan negara bagi memastikan air yang mencukupi dan selamat untuk digunakan melalui penggunaan secara lestari. Kepentingan air ialah seperti berikut, iaitu dari segi penggunaan domestik iaitu mencuci, memasak, menyejukkan mesin, mengairi pertanian, aquakultur, hidroelektrik, ikan iaitu sumber protein, menyederhanakan suhu sekitar, rekreasi iaitu air terjun, di mana sesetengah kawasan pula seperti di pedalaman Sarawak amat memerlukan sungai sebagai laluan utama,
Selain itu juga, air juga merupakan nadi kepada pertanian, di mana sumber air yang mencukupi dapat menghasilkan tanaman yang subur. Air seperti sungai, tasik, danau dapat membekalkan ikan atau sumber protein. Sumber air juga dapat menjana tenaga hidroelektrik, iaitu menerusi pembinaan empangan. Antara masalah yang timbul yang melibatkan sumber air ini ialah pencemaran sungai yang mana pernah berlaku di Johor, iaitu di Sungai Kim Kim. Pencemaran sungai yang berlaku ini telah menyebabkan kematian dan juga beberapa sekolah telah pun ditutup. Malaysia dijangka mengalami cuaca panas dan kurang taburan hujan sehingga Oktober ini. Menurut Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Ina Raisah Munirah Majlis, selain Malaysia, negara jiran Singapura dan Indonesia dijangka mengalami cuaca yang sama. Difahamkan negara akan mengalami kekurangan taburan hujan dengan cuaca lebih panas dan kering tahun ini tanpa fenomena El Nino dan La Nina. Beliau turut mengulas mengenai mesyuarat ke-21 Kumpulan Kerja Teknikal TWG dan Jawatankuasa Pemandu Peringkat Menteri Subwilayah mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Katanya kelima-lima negara yang terlibat telah membentangkan tindakan untuk menangani kejadian kebakaran dan jerebu di negara masing-masing. Antara maklumat tindakan termasuk menjalankan pemantauan cuaca dan titik panas secara berterusan dan penguatkuasaan undang-undang. Walaupun Malaysia menerima taburan hujan yang tinggi, terdapat juga fenomena kemarau yang telah merebak ke seluruh bahagian di Malaysia, termasuklah di Perlis, Penang, Kuala Lumpur, Selangor dan juga beberapa tempat di lain. Kemusnahan alam sekitar dan bumi yang dicengkam pencemaran kini seolah-olah terhenti apabila berbilion manusia di dunia terpaksa berada di rumah akibat pandemik COVID-19. Selain membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat, COVID-19 turut memberi nafas baru kepada alam sekitar. Tinjauan saya di beberapa sungai di sekitar Selangor dan Ibu. Oleh itu, masalah yang timbul yang melibatkan sumber air ialah aktiviti manusia, di mana aktiviti yang dilakukan seperti pembalakan ataupun penyahutanan telah mengakibatkan tumbuhan ataupun sumber air tercemar. Bagi menangani masalah sumber air ataupun pencemaran air berlaku, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, di mana yang pertama, pencemaran air perlulah ditangani segera, di mana pencemaran sungai ataupun pembangunan tanpa perancangan perlulah ditangani oleh pihak yang berwajib. Sehubungan dengan itu, pencemaran air perlulah ditangani segera, di mana pembangunan tanpa perancangan yang teliti turut dapat mencemarkan sungai yang berdekatan. Begitu juga dengan aktiviti pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak prihatin tentang kebersihan. Dalam
hal ini juga, ibu bapa juga harus bijak menanamkan sifat cinta akan alam sekitar dalam diri anak mereka supaya tidak terus membuang sampah ke dalam sungai. Selain itu juga, langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh kerajaan ialah mengekalkan kawasan tadahan hujan. Ini merupakan salah satu cara utama bagi mengelakkan krisis air yang terus berlaku di negara kita. Seterusnya, penebangan hutan juga perlulah dielakkan iaitu lebih kurang 10 km dari kawasan tadahan hujan. Hal ini kerana penting bagi menjaga kawasan tadahan air hujan daripada musnah begitu sahaja. Kawasan ini penting bagi membekalkan air bersih kepada kawasan empangan sebelum disalurkan ke rumah kediaman dan juga premis-premis berdekatan. Oleh itu, terdapat pelbagai usaha kerajaan yang telah dilakukan bagi mengatasi masalah pencemaran air berlaku bagi menjamin kegunaan generasi pada masa akan datang. Antara usaha lain kerajaan ialah mewujudkan undang-undang keselamatan air. Seterusnya ialah mengenakan denda kepada individu yang tidak bertanggungjawab iaitu sebanyak RM250 kepada mereka yang membuang sampah di merata-rata tempat yang telah menyebabkan pencemaran sungai berlaku.